Alright guys, today I'm gonna use Morenas Dynamic 120cc to do my lab test procedure and to perform my lab test. Alright, so I'm gonna show you the high and low gear ratio according to the visual. So I have this manual book which is I've kept for 7 years, and I'm gonna show you the high and low gear ratio. Alright, for the low gear, which is gear 1 and gear 2, alright, the ratio is for gear 1 3.384, and the ratio for second gear is 2.111. Alright, so let's go for the high gear. High gear considered as gear 3, gear 4, gear 5 and gear 6. And for the gear 3, 1.545 is the ratio, and for the fourth gear 1.240, for the fifth gear 1.074, and the sixth gear is 0.965. Alright, now I'm gonna show you the tools that I want to use. First of all, the L wrench with 21 diameter or 21 mm socket. Secondly, the measuring tape to show you the slack on the chain. At the same time, the chain adjustment procedure. So thirdly, I'm going to use this universal cross wrench, and then we have T spanner for that is size 8 mm, and this is spanner 12 mm spanner. So these are the tools that I'm gonna use to adjust the chain slack. Alright, so now I'm gonna show you the gear ratio for drive gear and driven gear. Alright, as you can see, I've ticked here. So the driven gear teeth, it's 39 divided by the drive gear teeth, which is 14. So let's calculate. 39 divided by 14. So the answer is 2.785. Alright, 2.785. so that's the ratio, overall ratio for driven gear and drive gear for this Morenas Dynamic 120cc. So now I'm gonna fix inappropriate chain slack in my chosen chain with gear transmission. Okay, so bagi nak adjust tali rantai motor ataupun rantai pemacu, so kekenduran bagi sistem gear transmission yang saya pilih ini, dia kekenduran adalah antara 25 hingga 35 mm ataupun 2.5 hingga 3.5 cm. Alright, so jikalau dia punya kekenduran kurang daripada 20 mm, so dia dikategorikan sebagai terlalu kuat, dan bagi lebih daripada 45 mm dia dikategorikan sebagai terlalu longgar. So antara antara komponen-komponen yang perlu kita ambil perhatian untuk melaraskan kekenduran rantai ataupun chain slack adjustment. First of all, tanda, B takuk. So kita boleh lihat di sini. So yang ni tanda, so yang ni takuk, and then yang ni penunjuk. So for the whole set ni dia penunjuk, dan juga untuk D kita boleh lihat. So yang ni lah yang kita akan melaraskan komponen yang kita guna untuk melaraskan rantai. So ini adalah nut pelaras, dan itu sahaja. So saya nak sekarang terangkan kepada anda
cara untuk adjust chain slack. Alright. Disebabkan model dynamic ni dia tak ada double stand, so saya nak gunakan box ni untuk jadikan sebagai jack. So bagi kekenduran, saya nak check the initial slack. So dia patut perlu dalam lingkungan 25 hingga ke 35 mm. So sekarang saya nak dah adjust dekat sini 3 mm. Let's see Alright. Dari sini hingga ke bawah. So dia telah melebihi marking daripada 30 mm. So saya nak adjust. Alright. Disebabkan nak belah kanan ni dia besar, saya bersaiz 23 mm, so saya tiada komponen ataupun tools yang sesuai, so saya gunakan universal wrench T untuk kereta, jack kereta, untuk dipakaikan pada tubuh layar kereta. So bila dah loose, tak payah buka full dia punya nut. So bila dah loose, kita pakai spanner saiz 12 untuk adjust dia punya chain. So macam mana nak adjust? Kita just ketatkan dekat sini. So bila ketat, at the same time kita kena perlu tengok marking dekat sini. Kalau marking dekat sini line dan di tempat belah kanan dia line, so dia akan tayakan ni tak akan center, dia tak akan inline dengan dia punya body, dengan arm dia. So kita perlu teliti dengan ada punya marking belah kanan dengan kiri ada kaya sama, dan kita perlu adjust alternatif dan juga secara serentak, simultaneously. Alright. Dan kita lagi satu apa yang kita perlu ikut, di mana kita perlu teliti di mana sprocket belakang dengan sprocket depan perlu dalam satu baris ataupun satu line. Dia tak boleh dekat depan tu memang akan straight. So belakang tu kita tak boleh sprocket dia lari secara angle kepada 1 degree 2 degree ke kanan atau kiri, sebab dia akan menjejaskan pemutaran rantai. So sekarang saya nak ikat berdasarkan kepada piawaian yang telah dibagi untuk chain, pelarasan chain, pelarasan rantai. Perlu lagi. So marking dekat sini dah lebih, saya nak adjust kat belah sana. Alright. Sekarang saya rasa dah sampai dia punya piawaian tu. Alright, let's see So daripada sini ke sini. Alright. Saya rasa kita dah ikut piawaian dia. Dan let's see adakah yang betul. So tadi dah lebih daripada 35 mm. Sekarang kita tengok So kat sini, oh dia dalam
25 mm. So saya dah laraskan kepada 25 mm ikut piawaian. So ini adalah one of the best chain adjustment measurement. So sekarang saya perlu ketatkan balik nut besar. Alright. So sebelum nak pastikan dia dah okey ke, kita try pusingkan roda dan tengok dia punya pelancaran sistem chain and gear. Ya, sistem chain and gear dia lancar, tak ada apa-apa obstacle ataupun kekangan. Okey, so sekarang kita try tengok sini. Makin betul tak? Betul-betul tak? Belah di kanan kiri, ya makin dia betul. Dan sekarang kita ikat kuat lagi sikit-sikit saja. Alright. Di belah kanan dan kiri untuk nak pelaras. Dan last kali prosedurnya kita ikat nut yang paling besar dengan kuat. So itu saja bagi prosedur pelarasan chain, pelarasan rantai pemacu ataupun chain slack adjustment. Alright. So saya nak ikat. Alright sayang kawan. Alright. Itu saja. See you. Bye bye. Panati digunakan untuk membuka mangkuk. Mangkuk ni dia gunakan untuk menutup sprocket depan. So dia punya nut size dia adalah 8. So kita gunakan T.